Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, pertamanya alhamdulillah, sama-samalah kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam siri kuliah online bagi program subjek pengajian DAM 2193 Islamic Theology. Pelajar-pelajar semua semoga senantiasa berada dalam rahmat Allah, dalam limpah barakah daripada Allah. Pada hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada perbahasan baru dalam bab beriman kepada Allah, iaitu tentang tauhid uluhiyah. Tapi sebelum itu kita recap sikit, kita recall sikit antara pelajaran yang telah kita sentuh dalam siri yang lepas. Pada siri yang lepas sedikit sebanyak kita menyentuh tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini bermaksud mengesahkan Allah pada penciptaan, pemilikan dan pentadbiran. Bermaksud tauhid rububiyah ini kita mengakui pada perkara yang berkait dengan penciptaan, pemilikan, pentadbiran, semuanya adalah urusan Allah. Semuanya hanya khusus bagi Allah. Sebab kita telah sebutkan antara contohnya yang menghidupkan dan mematikan. Hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada selain Allah yang mampu memberi kehidupan, yang mampu untuk nak mematikan kehidupan. Tidak ada selain Allah yang mampu melakukan demikian. Begitu juga kita sebutkan tentang memberi rezeki, menurunkan hujan, memberi keampunan. Semua kerja-kerja ni adalah kerja Allah, yang khusus bagi Allah. Jadi makna mentauhidkan Allah dari segi rububiyah adalah kita mengesahkan Allah pada perbuatannya, menciptakan, memiliki dan juga mentadbir. Kita juga telah menyentuh tentang tauhid al-asma' wa sifat. Al-asma' wa sifat bermaksud mengesahkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pada nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, sebagaimana yang telah Ustaz huraikan dalam pelajaran yang lepas, kita baca Al-Quran. Al-Quran itu penuh banyak menyebut tentang nama-nama Allah, banyak menyebut tentang sifat-sifat Allah, Al-Alim, Al-Hakim, As-Sami', Al-Basir. Maka dalam kita beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, terdapat 3 prinsip penting yang perlu kita pegang, yang perlu kita fahami. Ini pegangan ini adalah bersandarkan daripada kefahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Pertamanya, bila kita menceritakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, contohnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah turun ke langit dunia dan seumpamanya. Kita dah sentuh dalam pelajaran yang lepas. Antara prinsip yang perlu kita pegang adalah yang pertama, mentanzihkan Allah, iaitu menyucikan Allah daripada sebarang persamaan dengan makhluk dan daripada sebarang sifat-sifat kekurangan. Kita menyucikan Allah daripada sebarang penyerupaan dengan makhluk, dan kita juga menyucikan Allah daripada sebarang sifat-sifat kekurangan. Maknanya sifat Allah itu sifat yang maha sempurna sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, dan sifat-sifat Allah ini tidak menyamai dengan sifat makhluk. Baik. Yang kedua, kita beriman dengan segala nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebut dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, tanpa kita mengurangkan ataupun kita mengubah ataupun kita menafikan maksud nama-nama dan sifat ini. Yang ni yang kedua. Yang ketiga, kita mendiamkan tentang kaifiat. Kaifiat ini bermaksud tata cara. Kita mendiamkan tentang sifat, kita mendiamkan tentang kaifiat sifat-sifat Allah. Contohnya, kita katakan Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Kita tidaklah membahaskan bagaimana Allah melihat. Allah melihat itu seperti kita melihat ke? Tidak.
Kita cukup beriman setakat yang Allah berikan ilmu pada kita, dan selebihnya perkara yang Allah tidak jelaskan maka tidak kita perincikan. Hal ini sebagaimana pandangan daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata Allah itu melihat tidak seperti melihatnya kita. Allah mendengar tidak seperti mendengarnya kita. Dia berkata-kata tidak seperti berkata-katanya kita. Makna berkata-kata makhluk. Allah itu berkata-kata tapi tidak sama seperti makhluk berkata-kata. Bagi Allah, tangan, wajah, an-nafs, maka apa yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran seperti wajahnya, tangannya, dirinya, maka ia adalah sifat bagi Allah tanpa kita persoalkan kaifiatnya. Dan kita tidak mengatakan tangan Allah adalah kudrat Allah ataupun nikmat Allah, kerana yang demikian itu membatalkan sifat bagi Allah. Jadi ini adalah pendirian ahli sunnah wal jamaah dalam kita beriman dengan tauhid al-asma' wa sifat. Perkara yang sama juga telah dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Pelajar-pelajar boleh rujuk dalam nota yang Ustaz upload, lampirkan untuk kamu. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang didatangkan dengan kitabnya dan dikhabarkan oleh Rasulnya kepada umatnya, tidak sewajarnya bagi seorang pun daripada makhluk Allah untuk menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah ini setelah didirikan hujah atas perkara tersebut, kerana Al-Quran telah menurunkannya dan telah sahih kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh orang-orang yang adil. Maka jika disalahi akan yang demikian, bermaksud jika seorang muslim itu menyalahi keterangan yang telah disebut Al-Quran, menyalahi keterangan yang telah disebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Imam Asy-Syafi'i katakan setelah jelas hujah padanya tapi dia menolak apa yang telah jelas itu daripada Quran dan hadis, maka dia dihukumkan kafir. Adapun sebelum tertegak padanya hujah, maka dia diberi kemaafan, dia diberikan uzuran kerana kejahilannya. Yang demikian itu kerana ilmu tentang akidah ini tidak akan dapat dicapai oleh akal atau penglihatan ataupun pemikiran. Maka kerana itu tidak dihukum kafir atas kejahilan seseorang, melainkan setelah sampai perkhabaran wahyu padanya dengan mengisbatkan sifat dan menafikan tashbih sebagaimana Allah menafikan persamaan terhadap dirinya. Jadi ini secara ringkas apa yang telah kita sentuh dalam pelajaran yang lepas. Ustaz sentuh balik untuk kita nak recap tentang tauhid al-asma' was sifat. Selebihnya pelajar-pelajar boleh baca dalam nota itu. Baik, kita tengok pada hari ini tentang tauhid uluhiyah. Apa maksud uluhiyah? Jadi Ustaz nak pelajar-pelajar semua cuba ambil satu kita kata tagline, satu trademark. Kalau kita sebut tauhid rububiyah daripada perkataan Rabb, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita sebut tentang tauhid al-asma' wa sifat, al-asma' wa sifat tak apa, kita boleh dah insya-Allah. Apa maksud al-asma' wa sifat? Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwas samiul basir. Ayat-ayat yang menunjukkan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Baik, kalau tauhid uluhiyah, dia daripada kalimat yang kata uluhiyah tu, dia daripada kalimat ilah. Kita duk sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi mentauhidkan Allah pada uluhiyah bermakna mengesahkan Allah pada peribadatan, pada penyembahan. Kerana ilah itu bermaksud makluh. Ilah perkataan Arab bermaksud makluh yang disembah. Makluh itu ataupun kalau kita dalam sinonim pada kalimat makluh adalah ma'bud, yang disembah, yang diibadati. Oleh kerana itu bila kita sebut mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya, bermakna kita mengesahkan Allah sebagai hanya Dia Tuhan yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita puja. Tauhid uluhiyah inilah intipati seruan setiap rasul. Jangan confuse, jangan silap. Tauhid uluhiyah inilah yang dibawa oleh para rasul sebagaimana dalam surah Fatir Allah menyebutkan, ada sebagaimana dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah menyebutkan, dan dalam banyak ayat-ayat yang lainnya bagaimana Allah menceritakan tentang
Allah menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan manusia, jin semata-mata untuk mengesahkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sebutkan, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah aku, beribadah pada aku. Tauhid uluhiyah sebagaimana Ustaz sebutkan tadi, dia adalah intipati sirah Rasul. Bermaksud setiap Rasul tidak akan lepas, tidak akan lari daripada tanggungjawab ini. Mission, vision para Nabi dan Rasul ini adalah membawakan seruan La ilaha illallah. Kerana apa? Kerana hanya Allah yang menciptakan alam ini, hanya Allah yang mentadbir, memberi makan dan seumpamanya. Tiba-tiba apakah wajar kita menyembah Tuhan yang lain selain Allah? Dia yang menjadikan kita, dia yang memberi makan minum pada kita. Sudah selayaknya hanya kepada dia kita menyembah. Muhammad Naim Yasin, dia mengatakan tauhid uluhiyah pada hakikatnya mengandungi tauhid rububiyah dan tauhid al-asma' was sifat. Sebaliknya, tauhid rububiyah tidak mengandungi tauhid uluhiyah. Kerana kadang-kadang seseorang itu mengakui rububiyah Allah tetapi tidak beribadat kepada Allah. Begitu juga tauhid al-asma' was sifat tidaklah mengandungi rububiyah dan uluhiyah, tetapi siapa yang mentauhidkan Allah dari segi uluhiyah dengan mengaku hanya Allah sahaja Tuhan yang berhak diserahkan peribadatan, bererti dia pada hakikatnya mengakui Allah sebagai Tuhan sekalian alam. Dia yang mempunyai nama-nama yang elok, sifat-sifat yang sempurna, kerana mengikhlaskan ibadat tidaklah untuk selain Allah dan tidak layak bagi zat yang bersifat dengan kekurangan. Maka kerana ini panjang quotation daripada Muhammad Naim Yasin ini, tapi Ustaz nak sebutkan di sini adalah yang dimaksudkan tauhid uluhiyah adalah kita mengesahkan Allah pada peribadatan, pada pengagungan kita, pada penyembahan kita esahkan Allah. Dan bila kita sebut kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar melainkan Allah. Jadi ucapan La ilaha illallah adalah ucapan yang kita kata ringan, mudah untuk disebutkan. Dalam kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, masa siapa yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas, mengucapkan La ilaha illallah dengan jujur, mengucapkan La ilaha illallah dengan kita kata sempurna tuntutannya, maka kalimat itu, ucapan La ilaha illallah itu boleh membawa seseorang itu ke syurga. Tetapi ucapan La ilaha illallah ini bukanlah semata-mata kita sebut sebagai pengucapan tanpa kita laksanakan tuntutan-tuntutannya. Maka kerana itu Wahab bin Munabbih ni satu ketika pernah ditanya pada beliau, bukankah kunci syurga itu kalimat La ilaha illallah? Wahab bin Munabbih katakan, bukankah kunci syurga itu kalimat La ilaha illallah? Maka Wahab bin Munabbih mengatakan, bukankah kunci syurga itu kalimat La ilaha illallah? Wahab bin Munabbih ini ditanya, bukankah kunci syurga itu kalimat La ilaha illallah? Maka Wahab menjawab, benar. Tetapi setiap kunci mempunyai gigi. Anak kunci itu kan dia ada gigi-gigi dia. Apabila kamu membawa sebuah kunci yang memiliki gigi, kamu akan dapat membuka pintunya. Apabila kamu membawa kunci yang tidak bergigi, kamu tidak dapat membukanya. Maksudnya apa di sini? Satu isyarat yang besar daripada seorang ulama Wahab bin Munabbih. Ucapan La ilaha illallah bukan semata-mata sekadar ucapan, tetapi ucapan yang mengandungi, ucapan yang menuntut untuk kita patuh, untuk kita berbuat sesuai sebagaimana kalimat tauhid La ilaha illallah. Jadi kalau kita sebut La ilaha illallah, La ilaha illallah, tapi masih lagi kita bergelumang dengan perbuatan-perbuatan syirik, masih lagi dengan tangkalnya, azimatnya, keramatnya dan seumpamanya, maka kalimat La ilaha illallah itu tidak memberi bekas, tidak memberi apa-apa juga makna. Kerana apa? Ucapan La ilaha illallah itu tidak mempunyai gigi untuk nak membuka pintu syurga. Baik.
Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang kefahaman masyarakat, orang awam pada masa itu berpandangan berkeyakinan sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia boleh masuk syurga. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan melaksanakan tuntutannya, maka dia akan masuk syurga. Bermaksud kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya sekadar ucapan, tetapi dia adalah ucapan yang memerlukan kepada kesungguhan untuk kita buktikan kepercayaan kita, untuk kita benarkan pegangan kita. Maka ini antara perkara yang perlu pelajar-pelajar semua ambil perhatian. Baik, seterusnya, kalau tadi kita bicarakan tentang kalimat la ilaha illallah ini, dia perlu ada gigi, perlu ada gigi untuk nak buka pintu syurga itu. Bermaksud dia ada tuntutan-tuntutan yang perlu kita pegang sungguh-sungguh. Apakah tuntutan kalimat la ilaha illallah? Baik, kalau pelajar-pelajar semua buka Al-Quran, kita boleh dapati ayat-ayat yang banyak menceritakan tentang prinsip-prinsip ini. Prinsip yang pertama ataupun kita sebutkan syarat penerimaan kalimat la ilaha illallah. Syarat penerimaan kalimat la ilaha illallah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Dalam kitab sahih Imam Muslim ini, Nabi SAW bersabda, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mengetahui tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, dia masuk syurga. Bermaksud ucapannya itu adalah ucapan yang atas dasar ilmu, ucapan yang kita kata bukan ikut-ikutan, bukan tiru-tiru orang, tapi dia belajar untuk kita kata bila dia ucapkan la ilaha illallah, apa tuntutan yang mesti dia buat, apa pantang larang yang mesti dia nak kena jaga, jangan buat. Baik, itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah ilmu. Sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah, terlebih dahulu kita perlukan kepada ilmu untuk kita meyakini keagungan Allah, meyakini kewujudan Allah. Syarat yang kedua adalah yakin. Syarat penerimaan kalimat la ilaha illallah yang kedua adalah yakin. Yakin ni yang sebenarnya adalah intipati, boleh kita katakan intipati kejayaan. Jadi sama ada kejayaan dunia ataupun kejayaan akhirat, dia perlukan kepada keyakinan. Jadi yakin ni senang bahasa dia, kalau buat kerja tu separuh hati, dia akan jadi kerja tu sekerak jalan, buat asal letih, mai ujian dan seumpamanya, kita tewas, kita mengalah. Sedangkan kalau kita yakin, kita akan terus untuk survive. Syarat yang kedua kalimat la ilaha illallah adalah yakin dengan ucapan yang dia dilafazkan. Ketiga, hendaklah ucapan ini dilafazkan dalam keadaan ikhlas. Ikhlas ni ustaz tak perlu duk nak perinci pada kamu. Ikhlas ni satu perkara yang penting. Kita melakukan satu perkara mengharapkan redha Allah. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah as-sidq. As-sidq ini bermaksud jujur dan membenarkan. Bila seseorang itu dia mengucapkan la ilaha illallah, dia perlulah ada kejujuran dari dalam hati dia, bahawa dia mengucapkan ini bukanlah kerana nak berkahwin dengan wanita Melayu Muslim, bukanlah kerana untuk nak dapat wang saku bulanan dan seumpamanya, tapi ikhlas kerana Allah. Seterusnya mahabbah. Mahabbah ni adalah cinta. Bila kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, wajib untuk kita mencintai Allah yang paling utama. Jadi benchmark dia, penanda aras dia, macam mana kita nak tentukan, macam mana kita nak pastikan aku ni dah cinta Allah pada cinta yang tinggi sekali, yang mutlak dan seumpamanya. Tanda cinta kita pada Allah adalah kita mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu mencintai Allah, Allah perintahkan Nabi untuk sampaikan kepada Arab Quraisy, kata pada mereka, kalau benar kamu cintai Allah, Nabi Allah sebutkan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutlah aku.
Ikut aku bermakna ikut sunnah Nabi, ikut petunjuk Nabi dalam beragama. Jadi bila kita ikut petunjuk Nabi SAW, Allah akan kasih pada kita dan Allah akan redha pada kita. Yang tu yang kelima, maksudnya kena ada kita sebut kecintaan kepada Allah. Yang keenam, ucapan syahadah ini memerlukan inqiyad. Inqiyad ni bermaksud tunduk dan patuh. Kalau kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah, tak ada Tuhan selain Allah, tapi kita duk bangkang perintah Allah, kita tak buat pun yang Allah suka, kita tak buat yang Allah murka, kita buat kerja kita sendiri je, contohnya lapang macam tu je. Bila dia tidak ada tunduk dan patuh, maka di situ tidak ada yang sebenarnya tidak ada ketaatan, penghambaan diri pada Allah. Bila dia tidak ada inqiyad. Syarat yang ketujuh adalah qabul. Qabul ini bermaksud menerima segala apa menerima segala apa tuntutan dalam kalimat tauhid itu, diterima, dilakukan dengan lapang dada dan tanpa mengenal erti penat lelah. Buat apa yang Allah perintah, buat. Itu adalah kita kata 7 syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah. Baik, hidup kita manusia sebagai rumusan, hidup kita manusia ini adalah ujian untuk menilai apa pilihan yang akan kita ambil. Jadi apa saja yang terzahir daripada perbuatan kita, tingkah laku kita, yang sebenarnya itulah cerminan kepada akhlak kita, itulah cerminan kepada akidah kita. Kalau kita contohnya malas untuk nak belajar agama, kita malas untuk nak mendengar kuliah-kuliah agama, di situlah nilai iman kita. Sama ada liang hati kita itu ataupun keras hati kita itu, wallahu alam. Tetapi itulah perkara yang perlu untuk kita senantiasa tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa kita. Baik Ustaz, saya cukup sekadar itu dulu untuk hari ini. Moga-moga sikit sebanyak sama-sama kita dapat ambil manfaat, insya-Allah. Baik, sebab untuk soalan pada siri kali ini, sebutkan 7 syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah. Soalan yang kedua, nyatakan siapakah nyatakan kata-kata Wahab bin Munabbih. Nyatakan kata-kata Wahab bin Munabbih tentang ucapan la ilaha illallah. Baik, saya cukup sekadar itu dulu. Semoga insya-Allah sama-sama kita dapat ambil manfaat. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Oh.